Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, jelas tak Ustazah? Okay, dapat dengar tak? Okay, respon sikit. Dengar tak Ustazah? Okay, dengar, Alhamdulillah. Okay. Okay, baik. Sebelum kita mula kelas, marilah kita sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillah. Okey, bagi siapa yang boleh isi kehadiran di WhatsApp, isi dulu sekejap isi je dulu nama awak tu. Okey, dan yang lain tolong buka buku teks pendidikan Islam, pastikan ada di tepi awak, di hadapan awak. Kita nak hari ni insya-Allah kita akan ulang kaji sahaja. Kita tengok secara sepintas lalu tajuk yang bakal masuk untuk peperiksaan nanti. Okey, baik. Jelas tak slide yang Ustazah paparkan di hadapan ni, buku teks? Jelas tak? Nampak tak? Ustazah cuba buat besar sekali, saiz besar. Okey, walaupun Ustazah ada paparkan di hadapan buku teks ni, tapi lagi moleklah kalau awak ada buku teks sendiri berserta dengan pensel. Jadi bila catat sebersedikit nota-nota penting yang mungkin awak boleh dapatlah pada hari ini. Okey, jadi Ustazah harap semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang sihatlah daripada segala penyakit, terutamanya dalam keadaan sekarang ni. Okey, untuk peperiksaan nanti, kalau tak silap Ustazah, awak periksa pada hari Selasa depan. Kalau tak silap Ustazah lah, Ustazah tengok jadual pada hari Selasa depan pagi. Kalau salah tolong betulkan. Jadi yang akan masuk untuk peperiksaan nanti ada dalam 11 tajuk. Dalam 11 tajuk. Jadi dia ambil dalam sikit-sikit lah. Untuk tajuk yang pertama ni dia ambil sikit, yang kedua dia ambil sikit. Jadi Ustazah harap semua yang tajuk bakal masuk ni awak cuba hadam, awak cuba baca lah. Yang cuba baca, cuba faham. Yang mana tak berapa jelas boleh tanya Ustazah secara terus, ataupun boleh nak WhatsApp ke Telegram pun boleh. Okey, baik. Sekarang ni cuba awak buka dulu. Kita tengok kepada tajuk yang pertama. Okey, tajuk yang pertama. Okey, pada muka surat 37. Pada muka surat 37. Okey, cuba dulu buka buku teks. Muka surat 37. Untuk pelajaran yang ke-8 iaitu sabar menghadapi dugaan kehidupan.
sabar menghadapi dugaan kehidupan. Kebiasaannya untuk bidah Al-Quran ni dia akan ada pada awal soalan lah. Pada awal soalan, permulaan soalan. Terutamanya dia akan bagi dari segi sama ada ada ayat Al-Quran macam ni, macam di hadapan ni, ataupun hadis. Ataupun hadis. Okey, kita tengok dulu untuk tajuk yang pertama untuk pelajaran 8 ni. Awak boleh nampak. Pertamanya ialah berkenaan dengan ayat Al-Quran. Berkenaan dengan musibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Dia kata apa? Untuk ayat Al-Quran ni ada dua ayat. Pada ayat yang pertama, iaitu kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa ni apa? Kehilangan orang yang tersayang. Dan kekurangan hasil buah-buahan, serta berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Manakala ayat yang ke-156, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami akan kembali. Jadi sekejap. Okey. Awak cuba lihat juga di tepi ni. Kunci ilmu ni bagi perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemungkinan soalan pun boleh keluar, boleh tanya berkenaan dengan perkataan ni. Selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia juga dikenali sebagai apa? Kemungkinan boleh juga jadi soalan. Dikenali sebagai istirja'. Iaitu mana ungkapan ni diucapkan ketika seseorang ditimpa musibah seperti kesusahan, kesakitan ataupun kematian. Jadi yang ni pun boleh jadi kemungkinan boleh dijadikan soalan dalam peperiksaan. Okey. Kemudian kita tengok juga awak boleh baca sendiri untuk kefahaman secara lebih lagi apakah yang dimaksudkan dengan ujian Allah Ta'ala kepada manusia. Dikata kat sini ujian boleh datang sama ada dalam bentuk perintah dan larangan, ataupun perkara yang halal dan perkara yang haram, ataupun kesihatan dan kesakitan, kemewahan dan kemiskinan, atau hidayah dan kesesatan. Yang ni awak cuba fahamlah. Awak cuba baca. Okey, kemudian Ustazah pergi secara terus sahaja. Okey, kemudian dalam ayat 155 surah Al-Baqarah, okey, Allah juga menyatakan beberapa contoh musibah. Contoh musibah yang ditimpa ke atas hamba-Nya. Boleh jadi soalan juga ni. Apakah berikan dua contoh musibah yang ditimpakan kepada hamba-Nya, kepada manusia. Awak boleh bagi contoh ni. Pertama, perasaan takut. Kalau dikata soalan kata nyatakan, kalau nyatakan hanya perlu nyata poin ni sahaja.
Tapi kalau dikata jelaskan contoh musibah, maksud jelas tu awak kena lagi detail. Perasaan takut. Takut kepada apa? Takut kerana apa? Awak kena jelaskan lagi untuk bagi dapat markah penuh. Kalau jelaskan. Berbeza dengan nyatakan. Kalau nyatakan, awak cuma perlu sebut sahaja ni. Tulis sahaja. Contohnya perasaan takut ataupun kelaparan dan kebuluran. Kalau jelaskan, awak kena huraikan lebih lagi berkenaan dengan poin yang kedua ni. Okey. Kemudian yang ketiga, kehilangan harta benda. Keempat, kematian orang yang disayangi. Dan yang kelima, kekurangan hasil tanaman. Okey. Kemudian kita tengok juga kepada cara menghadapi musibah. Nyatakan cara-cara untuk menghadapi musibah yang telah ditimpakan kepada manusia. Antara cara yang boleh dilakukan ketika menghadapi musibah, antaranya apa dikata kat sini? Pertama, yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah yang dihadapi ialah ketentuan dan takdir daripada Allah Ta'ala. Okey. Lebih cantik lagi kalau awak boleh jelaskan sikit lagi. Apa ni? Lebih panjang sikit lagi untuk dapat markah penuh. Okey. Kemudian yang kedua, berbaik sangka dengan Allah Ta'ala bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadah seperti solat sunat, membaca Al-Quran dan juga berzikir. Yang kelima pun ada sekali boleh. Awak boleh pilih. Kalau dikata nak dua, pilih salah satu. Salah satu daripada kelima-lima ni. Okey, ni kunci ilmu untuk contoh. Dia tak ada. Kemudian kita masuk kepada hikmah di sebalik ujian. Apakah hikmah di sebalik ujian? Soalan tanya, awak kena jawab lah ni. Ini jawapan dia. Pertamanya apa? Terdapat banyak hikmah di sebalik musibah dan ujian yang menimpa manusia. Antaranya termasuklah pertama dikata menguji tahap keimanan manusia. Kalau soalan jelaskan, awak huraikan lebih lagi. Kemudian yang kedua, mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, membezakan antara mukmin dengan kafir. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan dan mengangkat darjat manusia. Kelima, mendapat kesejahteraan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, menghapuskan dosa dan mendapat pahala. Menghapuskan dosa dan mendapat pahala. Okey. Kemudian boleh jadi juga soalan tanya tentang pengajaran ayat. Berdasarkan surah Al-Baqarah tadi, ayat 155 dan 156, berikan dua pengajaran ayat yang dapat kamu ambil. Inilah antaranya. Ada 5 ni. Umat Islam hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Kemudian orang yang beriman perlulah menghadapi musibah dengan sabar dan tabah serta bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan yang seterusnya, sehinggalah yang kelima, kita perlu meyakini balasan syurga dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang sabar. Okey. Untuk kunci ilmu ni pun awak kena tengok. Awak kena tengok juga ni.
Bagaimana cara untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala? Ada 3. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan. Lisan ni dengan lidah. Dan yang ketiga dengan perbuatan. Dengan hati dikata apa? Sentiasa bersangka baik terhadap Allah dan yakin bahawa segala nikmat adalah daripadanya. Yang kedua dengan lisan, sentiasa memuji, berzikir, bertakbir dan bertahmid dan bertasbih. Dan yang ketiga dengan cara perbuatan, sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah serta meninggalkan larangannya, berakhlak mulia serta suka melakukan kebaikan dalam kehidupan. Jadi untuk kunci ilmu ni pun awak kena tengok. Cara bersyukur ada 3 cara dia. Melalui hati, lisan dan juga perbuatan. Okey, untuk tajuk yang pertama, sabar menghadapi dugaan kehidupan. Ini sahajalah. Okey. Siapa-siapa ada soalan yang tak apa jelas boleh tanya. Boleh tanya terus. Okey, kemudian kita tengok pada tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua iaitu bidang hadis. Okey, bidang hadis, ikhlas dalam kehidupan. Okey, cuba buka muka surat 57. Okey, boleh buka muka surat 57. Okey, pelajaran yang ke-11 untuk bidang hadis. Okey, untuk bidang hadis pun kemungkinan untuk soalan dia boleh tanya, dia boleh keluarkan petikan hadis. Kalau macam tadi surah Al-Baqarah, untuk bidang Al-Quran dia boleh keluarkan juga Al-Quran, petikan ayat Al-Quran. Dan untuk hadis pun boleh keluar juga dalam bentuk petikan hadis ni. Ikhlas dalam kehidupan. Okey. Okey, kita cuba baca. Okey, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang ni hadis ni berkenaan dengan niat. Berkenaan dengan niat. Hadis yang pertama berkenaan dengan niat. Okey, terjemahannya. Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya diterima dan juga diberi ganjaran pahala. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan, dunia semata-mata yang ingin diperolehinya, ia akan mendapat, atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Semuanya bergantung pada niat kita lah. Okey. Dikata apa? Dikata hadis ni, hadis di atas ni awak baca tadi ni, dikata hadis tersebut menjadi asas dan peringatan kepada umat Islam betapa pentingnya sifat ikhlas dalam perbuatan. Apa-apa perbuatan kita berdasarkan kepada niat. Hatta kalau kita nak mandi biasa pun, kita niat kita, aku nak mandi ni kerana Allah Ta'ala, dia akan berbeza dengan mandi-mandi kita yang biasa. Kita akan dapat pahala. Kalau sebelum ni kita mandi hari-hari tu, pagi, malam, petang,
Tapi kita mandi secara kosong sahaja, tanpa ada niat. Mandi sahaja. Kita tidak akan mendapat apa-apa ganjaran pahala pun. Tapi kalau kita niat, aku mandi ni kerana Allah Ta'ala, maka kita akan dapat lebih lagi ganjaran pahala. Apa? Sebab niat kita tu lah. Kita ada niat yang khusus. Okey. Kemudian kita boleh tengok juga berkenaan dengan maksud pengertian ikhlas. Kita tengok ikhlas. Dari segi bahasa dikata berasal daripada perkataan akhlasa. Berasal daripada perkataan akhlasa yang bermaksud bahawa bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Ikhlas dari segi bahasa berasal daripada perkataan akhlasa. Yang maksudnya apa? Bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Kemudian daripada istilah pula, yang ni aku nak tahu ni pengertian dia daripada segi bahasa, apa ikhlas tu daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Kemudian daripada segi istilah dikata ikhlas ni iaitu semua amalan zahir dan batin. Zahir ni yang nampak dan juga yang batin ni yang tidak nampak. Yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukan dengan yang lain. Ini ikhlas daripada segi istilah. Semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Kemudian kita tengok juga dari segi galeri kata ni, apa yang dimaksudkan dengan riak, apa juga yang dimaksudkan dengan sum'ah ataupun ujub. Riak ni apa? Dikata riak ni iaitu melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Dia buat tu memang ni awal dia kata dia niat dalam diri dia ni, aku buat ni nak suruh orang nampak aku ni baik. Contohnya solat sunat. Dia solat sunat tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya bila dia niat aku solat sunat ni nak suruh orang nampak aku ni baik, rajin buat solat, rajin solat sunat. Jadi itu yang dimaksudkan dengan riak. Kemudian sum'ah iaitu memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat sesuatu ganjaran. Yang terakhir ujub, bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Kelebihan yang Allah berikan tu pada diri dia tu lebih lagi, maka kelebihan tu dia bangga diri. Yang tu dipanggil sebagai ujub. Jadi tiga-tiga ni pun awak kena tengok jugalah apa beza antara riak ataupun sum'ah ataupun ujub. Kemudian apakah ciri-ciri orang yang ikhlas? Cuba kita tengok. Ciri-ciri orang yang ikhlas kat sini dibagi 7. Pertama iaitu dikata istiqamah melakukan kebaikan. Pertama istiqamah melakukan kebaikan. Kalau soalan suruh jelaskan ataupun awak nampak markah banyak, awak kena terang lebih lagi lah. Istiqamah melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala dengan niat untuk apa lagi awak huraikan lagi. Yang kedua, tidak mengharapkan pujian manusia. Yang ketiga, sentiasa mengharapkan keredaan daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, tidak mengingati kebaikan yang dilakukannya. Kelima, mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Yang keenam, tidak menghiraukan kejian manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, sentiasa sabar dalam kesulitan. Ini ciri-ciri orang yang ikhlas. Apa ciri-ciri dia ni?
Kat sini banyak ni. Tapi kebiasaannya soalan dia tak akan tanya. Dia tak akan suruh bagi dalam 7 ciri-ciri orang ikhlas ni. Kebiasaannya dia akan minta 3 ataupun 4 untuk ciri-ciri orang yang ikhlas ni. Okey. Awak ingatlah. Ingat. Tapi kena huraikan juga kalau dia minta jelaskan. Awak tengok markah di sebelah tu. Okey. Okey, tak habis dah untuk tajuk. Ni ada lagi. Aktiviti. Okey, kemudian kepentingan apa kepentingan ikhlas ni? Kenapa kita perlu ikhlas? Okey, pertama apa dikata? Mendapat perlindungan Allah Ta'ala. Kedua, terhindar daripada hasutan syaitan. Ketiga, diangkatkan darjat dan martabat oleh Allah Ta'ala. Kemudian, amal ibadah diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, doanya akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, hidup menjadi tenang dan tenteram. Hidup akan menjadi tenang dan tenteram. Okey. Ada lagi tak? Okey, pengajaran hadis. Pengajaran hadis ni pun penting. Awak kena ingat. Awak kena baca. Berdasarkan hadis tadi tu, apa pengajaran yang kita dapat? Pertama, umat Islam hendaklah berniat kerana Allah Ta'ala dalam setiap amalan agar mendapat keredaan Allah Ta'ala. Yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang ikhlas. Dan yang seterusnya hingga yang terakhir. Okey. Okey, kemudian kita tengok pada tajuk yang ketiga. Tajuk yang ketiga iaitu berkenaan dengan bidang akidah. Okey, cuba buka muka surat 70. Okey. Buka muka surat 70. Okey. Okey, untuk akidah pula, kita masuk kepada tajuk Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Okey. Untuk akidah ni pun awak kena baca betul-betul lah, sebab dia akidah ni dia lebih detail lagi, lebih orang kata complicated lagi. Jadi yang ni awak kena baca betul-betul. Kena faham betul-betul. Okey. Macam pertama ni dikata apakah maksud Islam sebagai agama fitrah. Dikata agama Islam sesuai dengan naluri fitrah beragama manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Esa dan yang Maha Berkuasa, serta menjadi perlindungan kepada manusia. Okey, yang ni awak baca ni, keperluan beragama. Ustazah tak baca semua. Okey, awak cuba baca. Boleh baca sendiri. Okey. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Allah yang Tuhan yang sebenar? Sini dia ada berapa ni? Dia ada satu. Dia kata pertama, maksud Islam agama fitrah. Kedua, keperluan beragama. Yang ketiga, Allah Tuhan yang sebenar. Yang keempat, hanya Islam yang benar dengan dan sesuai dengan fitrah. Okey. Dan juga disertakan dengan dalil nakli tentang Islam sebagai agama fitrah. Okey, ni awak baca ni. Awak baca je dulu. Banyak sangat ni, Ustazah pun tak larat nak baca semua. Okey, kemudian tengok juga pada ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Apa ciri-ciri dia tu sebagai agama Islam ni sebagai agama fitrah? Kat sini ada 5. Ada 5 ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Pertamanya dikata apa? Rabbaniyah. Yang ni penting Ustazah Ustazah tekankan sikit ni. Untuk yang ni penting, cuba hadam.
Okay, yang pertama dikata Rabbaniyah, iaitu ketuhanan. Yang kedua Syumuliyah, iaitu lengkap ataupun menyeluruh. Okay, yang ketiga Waqi'iyah, iaitu relatif. Okay, kemudian yang keempat Alamiyah, dan yang kelima Ukhrawiyah, akhirat. Okay, dan ni awak cuba tengok juga ni. Ada 5 ciri Islam sebagai agama fitrah ni. Okey. Okey, kemudian ada lagi tak? Apa ni lah yang kita ada dah. Okey, kemudian untuk yang tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk berkenaan dengan akidah Islam. Berkenaan dengan akidah Islam. Okey, cuba buka. Okey, berkenaan dengan akidah Islam. Okey. Okey, ini pengertian akidah dari segi bahasa. Ini pengertian akidah ni daripada segi bahasa dan juga segi istilah. Okey, akidah dikata daripada segi bahasa bermaksud ikatan ataupun simpulan. Ikatan ataupun simpulan. Manakala daripada segi istilah, iaitu keyakinan dan keimanan yang mantap. Keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara yang gaib. Ni awak kena tengok juga. Apa maksud akidah daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Okey. Okay, kemudian sumber-sumber akidah tu apa? Sumber utama akidah Islam iaitu apa? Pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis. Antaranya dikata, contohnya dalil firman Ta'ala daripada suratul Ikhlas. Yang ni pun boleh jadi soalan juga ni. Dia suruh bagi ayat Al-Quran ataupun dalil mengenai tentang akidah ni, sumber akidah ni, ataupun daripada segi hadis. Awak tengok, awak cuba baca. Okay, untuk kelas akan datang hari Rabu ni, Ustazah bagi masa untuk awak semua study sendiri. Kalau tak faham boleh baca, boleh tanya Ustazah. Okay, kemudian ciri-ciri akidah yang benar dan salah. Nyatakan akidah yang benar, ciri-ciri akidah yang benar ataupun akidah yang salah. Yang ni awak kena, kalau disuruh buat perbezaan, apa beza antara ciri akidah yang benar ataupun akidah yang salah, awak kena ambil lah. Contohnya pertama, awak kena bagi poin penting dia daripada segi kepercayaan. Pertama, kalau untuk akidah yang benar ni dikata percaya terhadap kewujudan, keesaan dan juga kekuasaan Allah Ta'ala. Manakala untuk akidah yang salah dikata apa? Menafikan keesaan dan juga kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian awak boleh masuk juga kepada sumber, daripada segi sumber dia apa? Untuk akidah yang benar dan juga akidah yang salah. Dari segi batasan ataupun daripada segi amalan dia. Okey. Kemudian kalau untuk tajuk akidah ni dia lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi. Okey, untuk kepentingan akidah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan Muslim. Apa kepentingan dia? Biasanya soalan-soalan ni adalah ni. Nyatakan kepentingan, hikmah, pengajaran daripada hadis ataupun daripada ayat Al-Quran. Okey, kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Pertama dikata antaranya membentuk jati diri sebagai Muslim sejati. Okay, yang kedua, menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan. Yang kelima, benteng daripada perkara yang khurafat dan syirik. Dan yang seterusnya, awak baca sendiri ni. Kepentingan akidah dalam kehidupan Muslim. Okay. Okay, kat sini pun awak kena baca, cuba tengok.
Jangan hafal, awak cuba faham dulu. Bila kita kadang kalau kita terlalu hafal, kita akan jadi tertukar. Tertukarlah kan. Banyak tajuk. Jadi bila awak hafal semua, awak akan jadi tertukar. Mana satu ni. Jadi antara cara kita nak mudah untuk kita jawab dalam peperiksaan, kita boleh baca dan kita faham. Baca dan faham terus. Islam agama yang benar. Pertamanya Islam agama fitrah. Kemudian sumber yang sahih, martabat Islam yang tinggi. Okey. Kemudian kita tengok kepada tajuk yang seterusnya, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Tajuk yang seterusnya iaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Okey, muka surat 81. Okey, cuba buka. Kita cuba habiskan hari ni untuk ulang kaji ni. Nanti awak boleh study sendiri. Okey, untuk muka surat 81, tajuk akidah lagi. Masih dalam akidah. Akidah dia masuk 3 tajuk. Okey, 3 tajuk dalam peperiksaan. Okey. Beriman kepada Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita masuk kepada maksud beriman dan rukunnya. Okey, kalau dalam pendidikan Islam tak lari, okey? Tak lari pengertian daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Okey, iman dikata daripada segi bahasa. Okey, iman daripada segi bahasa iaitu membenarkan. Bahasa membenarkan. Kemudian daripada segi istilah, membenarkan dengan hati. Okey, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Dibuktikan dengan anggota badan kita sendiri. Okey. Kemudian berbeza kalau beriman kepada Allah Ta'ala. Tadi iman sahaja. Ni iman sahaja pada segi bahasa dan juga istilah. Manakala beriman kepada Allah Ta'ala pula bermaksud membenarkan dengan hati bahawa Allah itu Maha Pencipta, Pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah yang berhak disembah. Okay, keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhannya dan larangannya. Jadi kalau dalam kertas soalan, kalau ditanya maksud beriman kepada Allah Ta'ala ini, kat bawah ni maksud dia, bukan yang atas ni. Kalau yang atas ni iman sahaja. Ini imam sahaja. Ni iman sahaja. Kalau beriman kepada Allah Ta'ala berbeza pula untuk maksud dia ni. Okey, jangan tertukar. Okey. Kemudian rukun beriman adalah beriman kepada Allah, qada dan qadar, malaikat, kitab, rasul dan hari kiamat. Okey. Okay, ni awak boleh baca sendiri beriman kepada Allah Ta'ala ni macam mana. Okay. Kemudian ciri-ciri dan kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Okay, apa ciri-ciri dan kesan beriman kepada Allah Ta'ala? Pertama dikata apa? Okay, mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadah. Okay. Kedua, takut kepada Allah Ta'ala. Okay. Yang ketiga, mengesahkan Allah Ta'ala dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Yang kelima, kecintaan yang mutlak kepada Allah Ta'ala. Kecintaan yang satu je kepada Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Okay, apa ciri-ciri orang yang beriman dan kesan beriman ni? Ni awak baca lagi. Okay, apa ciri dan kesan beriman? Pertamanya, saya baca sikit. Ciri-ciri orang yang beriman dikata, pertama, mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Kesan beriman dikata, mengabadikan diri hanya kepada Allah Ta'ala, ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kedua, ciri orang yang beriman yang kedua, takut kepada
kepada Allah Ta'ala. Kesan kita beriman ni, kita akan menjauhi segala perkara yang mungkar, yang jahat. Bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa yang dilakukan. Dan yang seterusnya awak boleh baca. Okey. Okey, untuk akidah tak ada dah. Okey, kita masuk kepada ibadah. Okey, kita masuk kepada tajuk fiqh. Okey, pada tajuk fiqh. Okey, cuba buka surat 96. Okey. Buka surat 96. 96 mana ni? Okey. Okey, untuk tajuk yang untuk tajuk dalam bidang fiqh ni, kita ada 4 tajuk yang bakal masuk. Okey. Pertamanya iaitu konsep ibadah dan jenis hukum. Okey, konsep ibadah dan juga jenis hukum. Okey, macam biasa, apakah maksud pengertian bagi ibadah? Okey. Daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Okay, ibadah daripada segi bahasa iaitu bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Manakala daripada segi istilah, semua perkataan dan perbuatan zahir yang nampak ataupun yang batin, yang tidak nampak, yang disukai dan diredai yang disukai dan juga diredai oleh Allah Ta'ala. Okey. Maksud ibadah daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Okey. Okey, jenis-jenis ibadah. Okey, jenis-jenis ibadah boleh jadi soalan juga. Nyatakan jenis ibadah. Kita ada ibadah khusus kita dan juga kita ada ibadah umum. Okey. Biasanya dia akan, kalau untuk soalan ni, jenis-jenis ibadah ni, ibadah khusus dan juga ibadah umum, biasanya kita akan kena huraikan juga. Apa itu ibadah umum? Apa itu ibadah khusus? Okey, ibadah khusus dikata ibadah yang mana telah ditetapkan oleh syariah Islam dari segala perkara, rukun dan syaratnya, serta tidak boleh diubah. Okey, ibadah khusus dikata ibadah yang mana telah ditetapkan oleh syariah Islam daripada segi dari segi cara, rukun dan juga syaratnya, serta tidak boleh diubah. Ni memang dah ditetapkan. Kita tak boleh tambah ataupun kita tak boleh ubah dia. Contohnya apa? Solat. Kalau dalam Al-Quran memang dah ada, Allah tetapkan dah. Puasa, zakat dan juga haji. Contoh ni. Okey. Manakala daripada ibadah daripada segi umum, dikata ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan yang berkaitan dengan hubungan manusia, sama ada manusia sesama manusia ataupun dengan makhluk yang lain, binatang ke, okay, dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Okay, contohnya apa? Makan, minum, berniaga dan juga bekerja. Yang ini dipanggil sebagai ibadah umum. Okey, kemudian jenis-jenis hukum. Apa hukum yang kita ada, yang kita tahu ni? Pelajar semua dah tahu kan? Dah biasa jumpa. Okey. Jenis-jenis hukum ada 5. Pertamanya wajib. Okey. Okey, wajib. Yang ni pun kena baca ni huraian dia ni. Bukan boleh kata wajib, haram, makruh, harus, sunat. Okey, kita kena huraikan juga. Contohnya wajib. Okay, wajib dikata apa? Mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Yang kedua, haram tu apa? Mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa juga jika dilakukan. Yang ni aku kena tengok ni, jenis-jenis hukum ni. Okey. Ni nak cuba baca sendiri ni, banyak ni. Ni permainan, game.
Okey, kemudian kita masuk yang seterusnya untuk bidang akidah untuk bidang fiqh. Pelajaran ke-18 iaitu bersuci asas kebersihan. Bersuci asas kebersihan. Okey. Maksud dan hukum taharah. Kebersihan ni apa? Okey, taharah dikata daripada segi bahasa tu apa? Suci dan bersih. Suci dan bersih. Daripada istilah apa? Istilah dikata suci dan bersih daripada hadas dan najis. Yang ni macam biasa juga awak kena tengok apa maksud pengertian taharah daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Okey, kemudian taharah dikata mengangkat hadas dan menyucikan hadis. Ni awak bacalah ni. Apa yang kecil ni apa mengangkat hadas kecil ataupun besar. Kecil ni contohnya wudu, tayamum. Semua awak tengok awak baca sendiri. Banyak sangat ni soalan nak baca. Okey, kemudian kita tengok kepada alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci. Okay, antaranya apa dikata? Air. Air mutlak. Okay, air ni banyak pula, dia banyak jenis pula. Antaranya air hujan, air mata air, air sungai. Semua ni lah. Air laut, air perigi, air salji dan juga air embun. Semua ni kita boleh digunakan untuk bersuci. Okey. Kemudian tanah. Okey. Batu atau benda kesat. Ni awak cuba baca. Kemudian tengok juga kepada jenis-jenis air. Dikata kat sini apa? Air ni iaitu alat utama untuk bersuci. Kita dah biasa dengan penggunaan air kan. Jadi dikata untuk air pun dia ada jenis-jenis dia. Contoh dikata pertama dikata air mutlak. Air mutlak yang tadi tu kita baca tu, air sungai, air perigi tu, okey. Air mutlak ni pengertian dia apa? Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Sifat dia apa? Kegunaannya untuk apa? Yang kedua, air mustakmal, iaitu air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dia suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Mustakmal ni yang telah digunakan. Sifat dia apa? Kegunaan dia apa? Awak cuba tengok. Cuba baca. Okey. Kemudian air musyammas, iaitu air yang disimpan dalam bekas logam yang mana dia ni terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Macam besen ke apa kan, besen jenis besen logam tu. Yang keempat, air mutanajis, di mana air yang dimasuki atau terkena najis. Okey. Kemudian kita boleh tengok juga tentang perbezaan antara suci dan bersih. Perbezaan antara suci dan bersih. Apa maksud bersih dan juga apa maksud suci. Kita nampak macam sama kan, tapi dia ada perbezaan sebenarnya. Dia berbeza istilah. Okey. Bersih dikata pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Bersih tetapi tidak suci. Tidak boleh digunakan untuk solat. Suci apa? Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja. Dia tidak bersih tetapi suci. Tak bersih tapi suci dan boleh digunakan untuk solat. Kemudian kepentingan. Tengok kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran kita. Pertama, sentiasa bersiap sedia untuk beribadah. Bila kita sentiasa jaga kebersihan kita, bersuci, kita akan bila-bila masa kita boleh buat ibadah kita, melakukan apa-apa ibadah. Kedua, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Dan yang keenam sampai yang keenam. Okey, kemudian kita tengok pada tajuk yang ketiga, suci daripada najis.
Kat sini awak kena tekan juga apa perbezaan antara najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Tiga ni, ada tiga pembahagian najis. Jadi yang tiga-tiga ni awak kena faham, awak kena tahu perbezaan. Okey. Kita tengok dulu apa pengertian najis daripada segi bahasa, iaitu semua benda yang kotor. Manakala daripada segi istilah, benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Ada tiga jenis. Mukhaffafah ni apa dikata? Iaitu najis ringan. Okey, mukhaffafah, najis ringan, paling ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki. Okey, air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Ini untuk najis mukhaffafah. Mungkin soalan boleh beritahu, boleh tanya, nyatakan jenis-jenis najis beserta dengan contoh dia. Contohnya pertama, najis yang pertama mukhaffafah. Najis mukhaffafah contohnya air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Yang kedua, najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Mutawassitah iaitu najis tengah, paling tengah lah. Antara najis mukhaffafah, dia duduk antara najis mukhaffafah dan juga najis mughallazah, iaitu najis pertengahan. Macam apa contohnya? Darah, muntah, nanah, tahi dan air kencing dan bangkai. Dan yang najis yang ketiga, najis paling berat, iaitu najis mughallazah. Najis paling berat. Contohnya anjing, khinzir ataupun kacukan kedua-duanya. Jadi yang ni contoh, awak kena ingat juga contoh ni untuk jenis-jenis najis. Jadi soalan rasa untuk tajuk ni awak kena tekan lebih lah untuk najis ni. Kemungkinan soalan boleh sangat untuk keluar ni. Banyak soalan boleh keluar. Okey. Kemudian cara untuk kita menyucikan, kita bersihkan najis ni, ada tiga ni. Apa cara dia? Awak cuba bacalah sendiri. Ambil masa dah ni. Okey. Okey, untuk cara untuk menyucikan najis ni, contohnya dikata najis najis mukhaffafah. Mana mukhaffafah? Okey, najis mukhaffafah. Okey, najis kanak-kanak lelaki, air kencing kanak-kanak lelaki kan. Okey, awak cuba tengok, awak cuba baca macam mana kita bersihkan najis ni. Mukhaffafah, mughallazah dan mutawassitah. Okey. Okey, cara menyucikan kulit haiwan. Okey, yang ni awak boleh tengok, awak boleh baca sendiri. Okey, kemudian untuk tajuk yang seterusnya, kita akan masuk kepada istinja pun. Istinja. Untuk akidah fiqh ni dia ada 4 tajuk yang akan masuk. Istinja 1, tuntutan. Okay, macam biasa, pengertian awak kena tahu pengertian dia dulu. Istinja daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Istinja dari segi bahasa, selamat daripada penyakit. Istilah pula iaitu perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubur dan ataupun dubur. Okey, hukum dia apa? Hukum istinja ni adalah wajib. Hukum istinja adalah wajib. Okey. Ini awak boleh baca sendiri alat-alat untuk istinja. Okey, alat-alat untuk istinja kita ada pertamanya air mutlak, yang kedua ialah batu atau benda-benda kesat. Contohnya kain, daun kering. Okay, dan juga terdapat bahan yang haram digunakan untuk beristinja. Bukan semua benda kita boleh guna untuk beristinja. Ada juga benda yang haram yang kita tak boleh buat untuk beristinja. Antaranya pertama dikata kertas atau bahan yang tertulisnya ayat Al-Quran ataupun hadis, ataupun nama-nama Allah Ta'ala dan Rasul. Dan seterusnya. Kemudian apa kepentingan kita beristinja ni? Okay, antaranya pertama mendapat pahala. Yang ni macam biasa saya beritahu, kalau disuruh jelaskan, panjangkan lagi, mendapat pahala daripada Allah Ta'ala,
Lepas tu sekian-kian apa lagi awak tulis. Kemudian yang kedua, ibadah sah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Okey, cara untuk beristinja. Dia ada 3. Okey, cara untuk beristinja ada 3. Paling afdal, paling baik iaitu menggunakan batu dan air. Kita gabungkan. Air kita guna, batu pun kita guna. Baca ni. Kedua, dikata menggunakan air sahaja ataupun menggunakan batu atau benda kesat sahaja. Okay. Kemudian adab. Kita pun ada adab untuk qada hajat kita. Okay, ada kat sini ada 8. 8 ada 10, 11. Banyak tu, ada 11. Awak pilih je mana mudah. Yang awak mudah untuk awak faham dan juga untuk awak hafal. Okey. Okey, kemudian untuk tajuk seterusnya iaitu untuk bidang sirah. Sirah kita ada dua tajuk yang kita akan masuk, yang kita bakal masuklah dalam soalan. Pertamanya tajuk riwayat hidup Nabi Muhammad, muka surat 142. Yang kedua, era masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah iaitu pada muka surat 151. Jadi yang ni awak boleh baca bidang sirah dan juga bidang akhlak Islamiah pun awak boleh baca sendiri. Masa kita pun dah lebih dah ni. Okay, untuk bidang akhlak Islamiah ada 2 tajuk. Okay, tajuk yang pertama iaitu ikhlas terpuji. Ikhlas terpuji hiasan diri. Dan yang kedua, maruah diri cermin peribadi. Jadi Ustazah harap yang awak kena tekan betul-betul ni, sebab ada tajuk yang susah sikit, antaranya untuk bidang akidah. Okay, bidang akidah dan juga bidang fiqh. Dua ni awak kena lebih sikit lah, awak kena tengok lagi. Okay, ada soalan apa-apa tak sebelum kita habis? Sebelum kita tutup kelas? Okay, kita lebih dah ni, 3 minit. Okay, kalau tak ada, setakat ni saja untuk kelas kita pada tengah hari ni. Untuk hari Rabu, Ustazah akan bagi awak masa lah untuk awak study sendiri. Kalau yang tak faham, boleh tanya Ustazah secara terus. PM ataupun PM WhatsApp ataupun Telegram, boleh je. Okay. Okay, dan insyaAllah Ustazah akan bagi rakaman ni lah untuk sahabat-sahabat awak yang tak dapat hadir dalam Google Meet. Okay, jadi kita tutup kelas kita dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Okay, jadi setakat ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai.